شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita berkumpul untuk kita membaca hadis Nabi SAW. Sesungguhnya tidak ada perkara yang paling mulia bagi seorang mukmin daripada mendengar hadis-hadis Nabi, mempelajarinya dan memahaminya. Sebab itulah salafun salih sangat-sangat menekankan membaca hadis, mendengar hadis. Sehingga kan kalau kita mengkaji biografi para ulama hadis kita, mereka telah berjalan beribu-ribu kilometer, bertahun-tahun, habis segala harta mereka semata-mata untuk mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Lihat kepada seorang ulama besar hadis namanya Yahya bin Ma'in. Dia ketika dia muda, ayah dia meninggal dan telah memberikannya harta sejuta dirham. Dia telah menggunakan seluruh hartanya tadi, sejuta dirham tadi, semata-mata untuk mempelajari hadis, mengkaji kesahihan hadis, mencari hadis dan mempertahankan, membersihkan hadis Nabi daripada ajaran-ajaran, daripada hadis-hadis yang palsu dan tak sahih. Sehingga kan ketika dia wafat, hampir-hampir wafat tu tak ada kasut. Dia tak ada kasut untuk dipakai. Habis semuanya hartanya untuk belajar hadis, untuk mendengar hadis. Sehingga kan di akhir-akhir hayatnya dia terpaksa menjual kayu yang ada di rumahnya tu, dipotong kayu-kayu dinding rumahnya kepada orang untuk dibuat kayu bakar, supaya dijual sebagai kayu bakar, supaya dia boleh makan, supaya dia boleh menampung kehidupan dia. Semata-mata sebab apa? Sebab mempertahankan hadis Nabi. Yang ketika dia wafat, terdengar suara daripada langit, telah matilah orang yang telah mempertahankan sunnah Rasulullah SAW, daripada sunnah Nabi itu didustakan, dimasukkan segala kedustaan. Dengar suara daripada langit. Itu di antara karamahnya Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Dan inilah dia para ulama kita yang telah berikan seluruh jiwa dan harta mereka, seluruh jiwa dan raga mereka untuk mencari hadis. Bukan sekadar cari, dia salin hadis, bukan sekadar salin, dia cek pula, dia pastikan pula kesahihannya dengan sanad-sanadnya, dengan perbincangannya. Dan sekarang ni mereka dah bukukan dalam kitab-kitab mereka, dan tinggal kepada kita saja baca. Kita tak perlu pun nak jalan beribu-ribu kilometer. Kita tak perlu, sebagian kata mereka, inni la asirul ayyam wal layali, kata Ibn Sirin. Inni la asirul ayyam wal layali li ajli hadithin wahid. Aku akan berjalan siang dan malam semata-mata untuk mendengar satu hadis sahaja. Allahu Akbar. Jadi apa nanti kalau kita nak jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan Allah, kalau kita tak dengar hadis-hadis ni dengan alasan kononnya kita ni sibuk, susah nak berjalan, apa semua. Kita semua dah, ulama dah salin dalam kitab lah. Tinggal kita nak baca, nak dengar, dan kita mengkaji sikit dan kita baca sikit apa yang ulama kita telah huraikan. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dengan mencari hadis-hadis Nabi SAW ini. Kata ulama salaf kata, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa umat di bumi ini kerana rihlahnya ashabil hadis. Ini disebut dalam kitab Syarafil Ashabil Hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan, menarik azab daripada penduduk suatu bumi itu kerana rihlahnya, kerana perjalanan ulama hadis berjalan sana sini untuk mencari hadis. Sebab itulah Allah Ta'ala angkat bala. Allahu Akbar. Dan zaman kita ni betapa banyaknya bala, betapa banyaknya ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, besar ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita.
Sama ada balaan hasanah, ujian yang baik seperti harta dan seumpama dengannya, ataupun balak yang buruk seperti penyakit dan seumpama dengannya. Moga-moga dengan kita ni sabar, duduk dalam hadis, duduk dalam majlis, membaca hadis dengan penuh kesabaran, membaca satu-satu biografi para ulama, Allah Ta'ala angkat kita punya balak, insya-Allah. Angkat daripada balak daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, pada kuliah lepas kita baca dah bab ni, bab wajib membersihkan air kencing dan najis lainnya apabila mengenai masjid, dan bahawa tanah dapat disucikan dengan air. Dan kita baca dah hadis ni dan kita sebut pengajarannya. Cuma ada baki lagi 2-3 hadis. Kita baca je tuan-tuan dan kita tengok apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan dengan masalah ini. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala qala haddathana Muhammad bin Al-Muthanna قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري وقال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن دار وردي قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب نعم فصب على بوله. ابن محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري ثقة. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري طبقة yang ke-10. Dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ulama besar, alim jiddan. Masya Allah, ulama yang pakar dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Yahya bin Sa'id Al-Qattan An-Naisaburi, thiqatun mutqinun hafizun imamun qudwatun, dari kibar tabaqah yang ke-9, meninggal tahun 198 Hijriyah. Daripada Yahya bin Yahya Al-Qattan. Yahya bin Yahya Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan tadi. Daripada Abdul Aziz bin Muhammad Al-Madani. Abdul Aziz bin Muhammad Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian bawah tu Yahya Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi kalau kita tengok, kalau orang tanya siapa lagi sini, Yahya bin Sa'id Al-Ansari ke Yahya bin Sa'id Al-Qattan, lagi sini Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Yahya An-Naisaburi diberitahukan kepada kami daripada Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baghlani, daripada Darawardi Ad-Darawardi. Yahya bin Yahya berkata Abdul Aziz bin Muhammad Al-Madani telah menceritakan kami dari Yahya bin Sa'id, sungguhnya ia telah mendengar Anas bin Malik menyebutkan bahawa satu ketika ada seorang Arab Badui berdiri di salah satu pojok masjid, satu bucu masjid. Bila kencing di tempat tersebut, orang pun meneriaki, orang mau menjerit, "Oi, jangan kencing kat situ." Kemudian Rasulullah SAW berkata, biarkanlah dia, da'uh. Setelah orang itu selesai dari kencingnya, lalu Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk membawakan timba yang berisi air, lalu menyiram tempat kencing orang tersebut. Jadi kat sini dia disebut dalwan bidhanubin min ma', maka dituangkan pada tempat tersebut. Barakallahu fik. Hadis seterusnya sama juga. Qala hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Umar bin Yunus Al-Hanafi qala hadatsana Ikrimah bin Ammar qala hadatsana Ishaq bin Abi Talhah hadatsani Anas bin Malik wa huwa ammi Ishaq قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا
minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alayhi. Daripada Zuhair bin Harb Abu Khaisamah telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus Al-Hanafi Abu Hafs Al-Yamami fiqh tabaqah yang ke-9 telah beritahu kepada kami Ikrimah bin Ammar Al-Ijli Al-Basri fiqh melainkan dia ni apabila diriwayatkan hadis daripada Yahya bin Abi Kathir hadisnya dhaif littirabihi, hadisnya dhaif. Nah ini kita kata kadang-kadang perawi hadis tu dia siqah, tetapi bila dia riwayatkan daripada sebahagian ulama ataupun sebahagian tempat ataupun pada sekalian waktu dia lemah. Contohnya ada sebahagian Al-A'mash dia riwayatkan hadis daripada Syam, okey. Tapi bila riwayatkan hadis daripada Yaman tak okey. Contohnya lah Ismail bin Ulayyah contohnya. Contohnya ada perawi-perawi hadis yang macam tu. Dia riwayatkan pada waktu sesekian dia lemah. Biasalah kita tengok sebahagian ulama memang begitu. Oleh Ishaq bin Abi Talhah, daripada Ishaq bin Abi Talhah iaitu Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah Zaid bin Sahl nusiba li jaddihi Al-Ansari An-Najjari. Ishaq bin Abi Talhah. Nama dia sebenarnya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Itu atuk dia Abu Talhah lah. Atuk dia Abu Talhah. Atuknya Abu Talhah. Abu Talhah ni siapa tuan-tuan rahmatullah? Abu Talhah ni siapa? Abu Talhah ni ayah Anas bin Malik. Ayah angkat ayah lain Abu Talhah. Mak dia Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talhah. Jadi sekarang ni betul Ishaq bin Abu Talhah telah mengkhabarkan kepada kami Anas bin Malik wa huwa am li Ishaq bin Abdullah bin Abdullah akhu abihi min ummihi. Akhu abihi min ummihi. Naam. Nampak adik-beradik dia. Naam, min ummihi daripada mak dia. Akhu abihi min ummihi. So apa? Ishaq. Okey. Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah. Okey. Anas bin Malik. Okey. Ayah Ishaq ni Abdullah ni ialah anak juga, maksudnya adik kepada Anas bin Malik. Adik kepada Anas bin Malik. Cuma Abu Talhah dengan ayah Ishaq ni, Abu Talhah tu memang ayah dia Abdullah tu memang bapa betul. Adapun Anas bin Malik dengan Abu Talhah tidak. Abu Talhah bapa dia yang kedua, bapa angkat lah kita kata, bapa angkat. Maksudnya mak dia kahwin dengan Abu Talhah. Mak Anas bin Malik ni satu dikatakan sini dan dia adalah paman ni Ishaq, pakcik Ishaq. Maksudnya Anas bin Malik ni pakcik Ishaq tadi. Ya. Dia jangan silap faham silap faham. Dia dan Anas bin Malik tu ialah pakcik Ishaq tadi. Sebab apa? Dia abang kepada bapa Ishaq daripada satu mak. Daripada adik-beradik mak. Masya Allah Abu Talhah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, pada saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang. Sama macam tadilah. Arab Badui datang. Kemudian berdiri dan kencing di dalam masjid. Melihat itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mah. Apa maksud mah ni? Iaitu stop, macam sah juga. Mah ni macam sah juga. Sah, stop. Kaf. Kalimat zajr. Mah. Dikatakan mah ni asal perkataannya ma hadha. Dikatakanlah wallahu a'lam. Macam apa hal ni? Oi, apa hal ni? Mah. Dikata ambil daripada perkataan ma hadha. Wallahu a'lam. Okey. Wa tuqalu mukarrah mah. Jadi macam ma hadha. Jadi maksudnya ma hadha jadi mah. Naam. Okey, kabah. Contohnya macam ni. Barakallahu fik. Wa qad tunawwan ma'al kasr. Bakhin. Wa yunawwan al-awwal wa bi kasr al-thani bi ghairi tanwin. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi mah ni maksudnya apa? Maksudnya stop. Ataupun apa hal ni? Boleh juga macam itulah maksudnya.
Anas melanjutkan Rasulullah SAW kata, jangan kalian menghentikan, wala tuzrimuh, jangan halangnya. Da'uh, biarkan dia. Okey, hatta bal, sampailah orang tu kencing selesai. Dan Nabi pun panggil lah seorang sahabat. Dia kata, ambilkan dia. Dia kata, da'a biwudhu', da'ahu, Nabi pun minta satu bekas air dan Nabi pun tuang, kan. Jadi Nabi kata, kemudian Nabi sebut, Nabi panggil lelaki tersebut. Nabi kata, inna hadhil masjid. Memanggil orang tersebut kata, sungguhnya inna hadhil masjid, sungguhnya masjid ini tidak boleh dikencingi. Dikencingi, ini bahasa Indonesia. La tasluhu syai'in min hadzal baut. Masjid ni tak sesuai, tak layak untuk kamu kencing. So kalau saya terjemah macam ni, sungguhnya masjid ni tidak layak untuk kamu kencing di dalamnya. Walal qadar, dan juga pula dikotori. Okey. Innama hiya li dzikrillah. Sungguhnya masjid ini untuk zikir kepada Allah. Wa qira'atul wassalah, dan salat, wa qira'atul Quran, dan juga untuk wa qira'atul Quran, mereka baca Quran. Atau kalimat lain yang semakna dengan ucapan Rasulullah. Rasulullah baik, Rasulullah nasihat dia baik-baik. Itu masjid ni, wahai pemuda, masjid ni tak sesuai untuk kamu buat macam ni. Kalau datang kat kita lah, jumpa orang kencing dalam masjid, mesti mengamuk lah kita, kan. Okay. Atau kalimat kalian semakna dengan ucapan Rasulullah SAW. Maksud kita ni, jangan terus nak belasah je orang tersebut macam kes tu, kan. Macam satu kes yang budak tu apa tu, dia kencing apa dalam masjid, kan. Rupanya dia OKU rupanya. Orang tu dah pukul dulu dah. Allahu Akbar. Jangan pukul terus. Kita tengok dulu macam mana keadaan dia. Nabi meraihkan. Setelah itu Rasulullah memerintahkan seorang untuk mengambil ember, iaitu bekas berisi air, dan menyiram tempat air kencing tersebut. Masya Allah. Hadis ni banyak sekali pengajarannya. Barakallahu fiik. Naam. Mari kita tengok lagi bawah ni, apakah huraian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kat sini tafsir dia. Dia punya syarah dia. Sebenarnya lebih tepat kalau kita tersyarah lah. Hadis 657 sampai 659. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan satu ketika ada Arab Badui kencing di masjid. Lalu sebagian orang mendekatinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, janganlah kalian menghentikannya. Setelah orang tersebut selesai, maka Nabi SAW memanggil seorang untuk membawakan bekas berisi air dan menyiram tempat yang dikencing tersebut. Lalu dia kata, orang-orang pun ramai pun berteriak. Lalu Rasulullah berkata, biarkanlah dia. Setelah orang itu selesai, ketika dia kencingnya, Rasulullah pun menyuruh seorang untuk bawakan timba yang berisi air dan menyiram dia di tempat yang kencing tersebut. A'rabiyun bala al-a'rabi. Jadi perkataan a'rabi ialah orang Arab Badui ditinggal di lembah-lembah, di padang-padang pasir, lembah-lembah. Dia nampak tak a'rabi dengan arabi. Beza kalau arabi maksudnya orang Arab. Kalau a'rabi, nampak tak ada hamzah kat depan tu. Ini merujuk kepada orang Arab Badui. Nabi kata la tuzrimu. Wala tuzrimu maksudnya jangan kalian memotong atau menghentikan kencingnya. Ada pun makna ad-dalwu pula adalah bekas. Kata tersebut bisa menjadi muzakkar dan juga muannas. Jangan maksud az-zanub adalah bekas yang diisi dengan penuh air yang penuh. Maksudnya Imam Nawawi dia buat terjemahan dulu. Dia ambil kataan, dia panggil al-kalimat al-gharibah. Itu kalimat-kalimat yang jarang orang Arab dengar, jarang pakai. Dan Imam Nawawi pun dihuraikan perkataan-perkataan ni. Ada pun penjelasan dia kata, ketetapan, apakah pengajaran daripada hadis ni? Ketetapan tentang najisnya air kencing manusia. Ini kita sebutlah sebelum ni. Air kencing manusia ni dewasa ke, kanak-kanak ke, lelaki ke, perempuan ke, semuanya najis. Dan ini adalah kesepakatan ulama. Baik air kencing kanak-kanak maupun orang dewasa. Hanya saja air kencing anak yang masih bayi cukup dengan memercikkan air untuk menghilangkan najisnya, sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pembahasan berikutnya, yang kita akan jelaskan pada insya-Allah. Lepas ni kita tengok hadis berkenaan dengan kanak-kanak dibawakan depan Nabi, seorang budak kecil, bayi, Nabi dukung dia, dia kencing atas paha Nabi SAW. Hadis ni akan datang lepas ni. Okey. Faedah lainnya adalah penghormatan terhadap masjid serta perintah untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang ada padanya. Okey, sebelum kita masuk ni, kita patah balik pada peringgan sebelum ni. Yang inilah juga hadis yang para ulama Syafi'iyah kata kencing-kencing binatang yang lain semua adalah najis. Baik lembu ke, kambing ke, halal dimakan ke, tak halal dimakan, semuanya najis. Kalau orang tanya, kenapa ustaz najis?
Kenapa najis pula kencing kambing, lembu apa semua? Bukankah Nabi pernah memerintahkan seorang, dua orang lelaki pergi minum air kencing unta? Pertama sekali kita jawab, pertama, kenapa kita kata air kencing binatang-binatang lain bernajis walaupun dia halal dimakan? Jawapan dia ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan manusia itu semulia-mulia makhluk. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebenarnya kami telah jadikan kamu ini sebaik-baik ciptaan. Jadi kalau sebaik-baik ciptaan, air kencing dia tu pun kena basuh, apatah lagi lembu, kambing. Jadi macam itulah dia jadi najis. Itu para ulama Syafi'iyah faham sebegitu. Habis tu ustaz, macam mana pula dengan hadis tadi? Yang Nabi SAW menyuruh orang, dua orang lelaki Urainiyin itu, yang ada terkena penyakit, sakit perut apa semua tu, pergi jumpa orang pengembala, penjaga unta zakat dekat pinggir bandar Madinah untuk minum air kencing daripada unta tersebut. Seperti mana sabit dalam hadis, Bukhari ada, Muslim ada, Tirmizi ada. Naam, maka jawapannya ialah barakallahu fikum, ialah itu kerana untuk berubat. Itu jawapannya kerana untuk berubat. Ya. Kerana bila untuk berubat maka dia darurat. Bila untuk berubat maka dia darurah. Maka dia dalam bab darurat. Jadi bila bab darurat tak jadikan hukum umum. Dalam bab darurat tak dijadikan sebagai hukum umum. Barakallahu fiik. Nah, jadi sebab itulah tidak ada, kata guru kami Syekh Hamid Akram Al-Bukhari dalam pengajian Sunan Tirmizi, dia kata tak ada dalil pun. Kita kata para sahabat dia melazimi minum kencing unta, tak ada. Dia sikit sejak minum kencing unta saja tak ada sebab. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang kita, dia pergi umrah kan. Dia pergi umrah lepas tu dia pergi ladang unta tu, lebih minum kencing unta. Kencing unta tu dijual. Memanglah dijual untuk buat ubat lah. Tapi kita ada sebahagian ni konon-konon nak tunjuk apa, nak tunjuk hebat ke, wallahu alam. Dia pergi kencing tu, lebih minum air kencing. Tak boleh, Mazhab Syafi'i kita najis. Jadi pada saat yang berlaku tadi tu, lelaki tu dia minum kerana dia sakit. Yang semua tahu kisah tu kan, kemudian lelaki tu dah minum, dah baik dah, dia pergi bunuh pula pengembala unta tu tadi, penjaga kambing unta tu tadi, kemudian dia pergi rompak pula, dia pergi ambil pula unta tu. Nabi suruh sahabat semua kejar orang tersebut, kemudian butakan mata dia, ikat tangan dia apa semua, potong tangan kaki, biarkan tengah panas, mati macam tu je. Dan itu hukum tu sebelum jatuhnya hukum-hukum hudud yang lain. Maksudnya sebelum turunnya hukum-hukum hudud yang lain. Naam, jadi itu alasan ulama Syafi'iyah. Naam, jadi tak boleh nak kata ulama Syafi'iyah tak ada dalil. Ya, dalam keadaan kita mengiktiraf bahawa ada sebahagian ulama yang mengatakan bahawa air kencing binatang yang halal dimakan tu tak najis. Air kencing binatang yang halal dimakan tu tidak najis. Dan ini diriwayatkan daripada sebahagian sahabat, seperti Ibn Mas'ud, seperti di solat di masjid dalam keadaan pakaian dia ada terkena najis unta. Dan itu adalah sebahagian pendapat ulama yang lain. Kita hormat semua pendapat ni, cuma anda bawakan tadi adalah sebagai hujah pada pendapat Syafi'iyah, mazhab ulama Syafi'iyah, supaya orang tak tuduhlah orang kata Syafi'iyah tak ada dalil lah. Mazhab Syafi'i ni taklid sajalah dengan ulama. Tak ada dalil. Barakallahu fikum. Selesai masalah kencing tersebut. Faedah lainnya, jadi sama juga, jadi kita tambah sikit lagi tadi. Jadi bila orang tadi tu minum kencing unta kerana ada mudarat, kerana sakit, maka kita boleh keluarkan juga satu kefahaman bahawa apabila satu ubat tu diperlukan, walaupun ada benda-benda haram dalam tu, maka dibenarkan kerana dia bab darurah. Jadi bila katakanlah ada satu ubat yang kita terpaksa makan dan tak ada ubat lain, itu je ubat yang ada, maka kita ambilnya, kita tak berdosa, terpaksa. Dalam bab darurah. Macam tu juga bila kes vaksin, katakanlah vaksin yang ada tu ada macam baru kecoh ni ada unsur babi, dan katakanlah tak ada vaksin lain, ataupun kita terpaksa cepat untuk menghalang bagi cepat proses
kita boleh mencapai herd community ni, supaya kita boleh cepat mengawal COVID ni. Jadi berlakulah kecoh sekali macam sebulan lepas bila dikatakan bahawa sebahagian daripada vaksin itu ada unsur babi. Maka kita kata kalaulah dah tak ada vaksin lain dan ataupun terpaksa kita ambil vaksin tersebut kerana nak cepat dan seumpama dengannya, maka tak berdosa kalau orang tu ambil benda tersebut. Ini dalam bab al-darurah. Tuan-tuan rahmatullah, hati-hati ya. Bab COVID ni kadang-kadang orang ni duk kata tak ada COVID. Dah satu keluarga dia kena COVID. Allah musta'an. Sebelum ni dia kata COVID ni pandemik lah, apalah dia kata. Dah satu keluarga dia kena COVID. Tuan-tuan, ini baru cerita baru-baru ni. Allah musta'an. Kita tak sebutlah siapa dia. Akhirnya itulah, baru dia tahu, baru dia sedar. Jadi janganlah kita ni memandai-mandai lebih pandai daripada para ulama. Saya bukanlah cakap ni sebab nak sokong COVID tu atau sokong WHO. Kita cakap ni sebab kita atas dasar kita nak sokong pendapat ulama-ulama kita. Barakallahu fiik. Naam. Faedah lainnya ialah penghormatan terhadap masjid serta perintah untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang ada padanya. Itu kita sunnah. Lepas tu kita tak boleh ludah dalam masjid. Bila kita orang perempuan haid tak boleh masuk masjid. Bila kita ada hadas besar, kita kena keluar masjid, kita kena mandi wajib dan bersihkan badan. Bila tak boleh ludah ke arah kiblat, jangan buang hingus ke arah kiblat, buang kat bawah tanah, tanamkan dia dengan tanah tersebut. Kalau tak ada tanah bawah, kita macam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ludah kat baju dia. Ludah kat baju, maksudnya kita ada kahak, tak ada tempat lain nak buang kahak, tisu pun tak ada. Ni pakai baju kita ni, macam ni, kemudian lipat macam ni. Lipat. Nampak? Lipat. Supaya apa? Supaya kita, apa tujuan yang Allah? Supaya tak nak masjid tu kotor. Masjid di rumah Allah Ta'ala yang mulia. Dan kita dah sebutkan dalam kuliah lepas kan, macam mana Nabi menghormati seorang wanita, perempuan hitam, hamba orang Afrika yang gelap, yang kerja dia membersihkan masjid. Dan Nabi doakan dia. Nabi pergi kat kubur dia, Nabi doakan dia. Dan Nabi kata, dan hari ini kuburnya bercahaya kerana doaku. Allahu Akbar. Sedangkan perempuan itu sampai sekarang tak diketahui namanya siapa. Nampak tak kemuliaan orang yang kerja bersihkan masjid ni. Ini kita sebut dalam kuliah yang lepas kan, macam ni kisah yang kita sebut dalam kuliah lepas. Dan selanjutnya adalah bahawasanya tanah bisa menjadi suci dengan menyiramkan air dan tidak diharuskan untuk menimbunnya dengan tanah. Tak boleh timbun. Ini adalah menurut pendapat kami dan pendapat jumhur ulama, sedangkan menurut Abu Hanifah hal itu tidak membuatnya suci kecuali dengan menimbunnya. Okey, ini juga kita sebut dalam kuliah yang lepas. Okey. Faedah lain adalah menunjukkan bahawa air bekas mencuci najis itu suci. Okey. Namun masalah ini mengundang perbezaan pendapat di antara ulama hingga 3 pendapat. Bahawa air tersebut suci. Yang kedua najis. Yang ketiga ada 2 pendapat, iaitu telah terpisah dan tempat itu suci, maka air tersebut suci. Namun jika telah terpisah dan tempat itu belum suci, maka air tersebut najis. Okey. Air bekas mencuci najis itu suci. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita tuang air tu atas najis tadi, kata tanah tadi kan, ada 3 pendapat. Ada yang kata dah tuang, najis tu dah hilang, air yang baki tu suci ke tak suci? Ada kata suci, ada kata najis, ada kata bila terpisah najis tersebut maka dia suci. Namun jika telah terpisah dan tempat itu belum suci, maka air tersebut najis. Inilah pendapat yang benar. Maksudnya air tersebut dah kena kan kita tuang, maka kalau selagi mana ada najis, tak hilang lagi najis, masa kotorlah tempat tu lagi. So contoh macam simen kan, ada budak kencing atas simen, dia tuang air. Okey. Jika telah terpisah dan tempat itu belum suci lagi, maksudnya masih lagi ada air kencing tadi, maka belum suci lah. Tapi kalau terpisah kan, contohnya macam tadi, terpisah tu maksudnya hilang. Dia tanah. Tanah. Orang kencing atas tanah. Dia tuang. Kalau tanah, air tu semua turun bawah. Turun bawah kan. Maka sucilah tempat atas tu. Tapi kalau di simen, benda yang keras, ada kencing, kena tuang air. Air tu masih lagi bersama dengan kencing tadi. Najis tak? Najis. Lepas tu kalau anak kita kencing atas simen, okay, cara yang betulnya jangan tuang air dulu. Lap dulu kencing tu. Ini cara yang betul. Lap balik kering dulu air kencing tu. Dan baru kita tuang air, sikit-sikit kita bersihkan.
lap, bersihkan, tuang air sampai akhirnya lap habis, sampailah hilang bau, warna dan rasa. Jangan biar masa air kencing tadi kita tuang air lagi lah banyak, nanti najis tu. Itu kadang-kadang orang tak faham, dia pergi tuang air awal. Sedangkan khilaf di sini adalah berkenaan terpisah tanpa ada perubahan. Adapun apabila telah terpisah dengan meninggalkan perubahan, maka air tersebut dihukumi najis berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik berubah pada warna, rasa dan baunya, baik berubah itu sedikit maupun banyak. Yang disebut tadi dah, barakallahu fik. Faedah lainnya adalah anjuran untuk bersikap lemah lembut terhadap orang jahil dan bodoh. Dan memberitahukan kepadanya dengan cara yang baik dan tidak kasar atau menyakitinya. Akan tetapi bukan terhadap orang jahil yang membuat pelanggaran kerana sikap meremehkan dan menentang. Nampak? Beza. Orang yang jahil tak tahu dengan orang yang memang nak lawan. Orang nak lawan ni jangan bagi can. Kita lawan dia sungguh-sungguh, keras dengan dia. Naam. Adapun sebab dia jahil, dia bodoh, tak sampai lagi ilmu padanya, maafkan. Okey, jadi kat sini macam anak kita, betul, anak kita, benda yang memang dia tak tahu, jangan marah dia macam dia benda tu yang dia dah tahu. Macam anak kita benda yang tak marah, tak tahu lagi, kita jangan marah lebih-lebih. Dia benda dah tahu, kita dah cakap banyak kali, benda ni tak boleh, benda ni haram, dia buat juga. Masa tu ketika tu kita marah dia dengan yang keras. Faedah lainnya adalah menolak keburukan yang lebih besar dengan memilih keburukan yang lebih kecil. Ni macam mana pula tu? Sebagaimana tergambar pada sabda Nabi SAW, biarkanlah dia. Okey, apa mudarat yang lebih besar, apa mudarat yang lebih kecil tu? Mari kita tengok. Pertama, Arab Badui tersebut dihentikan pada saat itu. Apabila Arab Badui dihentikan pada saat itu, maka akan menimbulkan mudarat sebab orang tersebut telah terlanjur melakukannya. Maka sedikit atau banyaknya telah membuat tempat itu menajis, sehingga membiarkannya lebih utama daripada menimbulkan kemudaratan baginya. Macam mana pula? Tempat tu dah terkeluar, dah terkena, dah terkencing dah pun, dia dah kencing, dah start kencing. Kan? Macam mana pun tempat tu dah bernajis. Tapi kalau kita stopkan air kencing, tadi kita stopkan air kencing, dia akan menimbulkan mudarat baginya. Baginya bagi siapa tu? Nya tu kembali kepada siapa? Nya tu kembali kepada Arab Badui tadi. Bayangkan kita kalau kencing, tiba-tiba kita tahan kencing kita. Bahaya tak dari segi kesihatan? Bahaya dari segi kesihatan. Apa-apa saja yang menahan kencing, buang air besar, apa semua menyebabkan kita bahaya dari segi kesihatan. Lepas tu Nabi kata, la salata liman yudafi'uhu al-akhbathan wala liman yahduru ta'am. Atau la salata bihadrati ta'am wala liman yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang makanan telah terhidang. Maksudnya jangan salat dulu, makan dulu. Wala liman yudafi'uhu al-akhbathan. Dan tidak juga bagi orang yang dia terhalang kerana dia tak tahan kencing dan nak buang air besar. Sebab benda tu bahaya. Okay, barakallahu fiik. Jadi bahaya untuk orang yang Arab Badui tadi. Jadi Nabi memilih maslahah antara membahayakan nyawa orang, bahaya kesihatan dengan kotorkan masjid tadi. Maka tak apalah masjid kotor sikit, janji kita boleh bersihkan. Nyawa orang bahaya. Kat sinilah kalau kita ambil kaedah ni, kita bolehlah faham bila setengah-setengah keadaan, katakanlah keadaan terdesak, berlaku banjir besar ke, wabak ke, apa ribut ke, tiba-tiba kita perlukan masjid tu untuk nak minta orang kafir duduk dalam masjid contohnya. Jadi pusat perlindungan sementara. Kita tak ada tempat lain. Katakanlah kita tak ada tempat lain lah, tak ada dewan, tak ada apa. Masjid itulah tempat kita nak perlindungan diorang. Katakanlah ni sekala kalau ada tempat lain, ada pasar raya, cubalah diorang tidur kat pasar raya tu. Ila akhirih kan. Ini kalau dah tak ada tempat lain, maka tak ada masalah masuk dalam masjid. Sebab apa? Mudarat dia. Nak jaga nyawa manusia itu besar dalam Islam. Okey, nak jaga nyawa, menjaga kesihatan itu besar dalam Islam. Katakanlah na'udzubillah, dah tak ada pusat kuarantin, melainkan terpaksa duduk masjid. Silakan. Katakanlah saya bukan kata kalau ada tempat lain, sila buat tempat lain. Tak ada tempat lain, kuarantin kat masjid. Silakan kat masjid. Sama sekali kalau dia pesakit-pesakit Muslim contohnya. Kalau kita tahu kalau duduk masjid kadang-kadang mungkin tidur lah, kotor lah apa semua. Tapi kita kata antara nyawa terancam ataupun dengan masjid boleh kotor tadi, nyawa terancam tu lebih bahaya.
Kat sini kita faham barakallahu fikum dalam masalah ini. Banyak kes kalau ada berlakunya peperangan ke na'udzubillah, ada orang sakit, luka-luka datang darah-darah, masuk dalam masjid, sila masuk dalam masjid. Ila akhiri. Barakallahu fikum. Okey. Jangan nak jaga. So kita kadang-kadang kita ni benda tu simple, boleh bersihkan. Budak kecil kadang-kadang terkencing dalam masjid. Janganlah kita marah dia macam Allahu Akbar sampai kecil ke hati bapak dia. Bersihkan, ambil. Bapak tu pula dah tahu anak terkencing, bersungguh-sungguh lah nak tolong bersihkannya. Biar dia kata dia siap boleh buat, kan. Okey. Barakallahu fiik. Yang kedua, najis tersebut hanya sebahagian tertentu sahaja. Seandainya orang-orang yang mencegahnya di saat ia kencing, bisa jadi kencingnya tersebut akan mengenai pakaian, badannya serta beberapa tempat dalam masjid. Maksudnya, kalau dalam masa tu orang sergah dia dan dia pun lari, dia pun bangun, dia lari, maka lagilah kencing tu tersebar satu surau, satu masjid tadi. Jadi lagi susah nak basuh, betul tak? Nah, waktu Nabi SAW dia memikirkan masalah ni. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya masjid itu tidak boleh dikencingi dan dikotori. Fungsi masjid adalah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, salat dan baca Al-Quran atau kalimah lain yang semakna dengan ucapan Rasulullah SAW. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hal ini menunjukkan tentang perintah untuk menjaga masjid dan menghindarkannya dari segala kotoran, baik kotoran mata ataupun air mata ataupun ludah. Selain itu terdapat larangan untuk mengangkat suara, bergaduh, berjual beli serta bertransaksi jual beli. Tak boleh angkat suara. Tak boleh angkat suara di atas masjid. Bila berlaku kisah seorang tu baca Quran kuat sangat sampai mengganggu orang sebelah. Naam. Dia kata kullukum yunaji rabbakum. Setiap dari kamu ni sedang bermunajat pada Tuhan kamu. Maka janganlah kamu angkat suara ke atas saudara kamu yang lain. Naam. Kedua, bergaduh tak boleh. Bertikai, berjidal dalam masjid. Berjual beli, yes, sahih. Nabi Allah berjual beli, haram berjual beli dalam masjid. Mengumumkan barangan contohnya. Okey, dia kata Assalamualaikum, barang saya hilang, siapa jumpa tolong bagi tahu saya. Tak boleh tu pengumuman macam tu. Kalau siapa buat pengumuman macam tu, kita katakan semoga Allah Taala tak jumpakan barang kau. Okay, jadi kalau ada nak isytiharkan barang hilang ke apa, letak je dekat board tu ke apa ke, letak situ dan cukuplah sekadar itu saja. Jangan kita asyik jadi masjid jadi tempat apa, tempat isytihar barang hilang je atau seumpama dengannya. Okey. Tapi mesti ada pula benda lain, boleh tak? Sebab Nabi kata masjid ini untuk solat, zikir dan baca Quran. Habis tu benda lain tak boleh buat ke Ustaz? Nak buat aktiviti lain. Sebab Nabi kata sesungguhnya fungsi masjid itu adalah untuk Al-Quran dan sekian-sekian. Solat, zikir dan baca Quran. Nah, apa tak boleh buat benda lain ke? Jadi jangan ambil satu hadis saja. Kaedah ahli ulama, kaedah para ulama kita, jangan keluarkan satu keputusan yang akhir sebelum tengok hadis-hadis yang lain. Mari kita tengok sini. Dalam fasal ini terdapat beberapa masalah yang layak untuk dikemukakan di akhir pembahasan ringkas. Pertama, kaum muslimin telah bersepakat atas bolehnya duduk di dalam masjid bagi orang yang berhadas, iaitu hadas kecil. Hadas kecil boleh, kalau hadas kecil boleh duduk dalam masjid, tidak dalam keadaan bersuci. Duduknya itu dalam rangka ibadah seperti iktikaf, mempelajari ilmu, mendengarkan mau'izah, menunggu salat dan lain-lainnya, maka hukumnya mustahab. Dan selain itu maka hukumnya mubah, boleh je duduk dalam masjid. Jadi kalau duduk masjid saja nak duduk, itu hukumnya harus, mubah. Harus kata Imam Nawawi rahimahullah. Maksudnya duduk masjid saja, kalau duduk saja. Tapi kalau duduk iktikaf, sunnah. Nak dengar ilmu, sunnah. Mendengar tazkirah, sunnah. Dapat pahala, mustahab. Adapun sebahagian daripada sahabat kami, sebahagian daripada ulama Syafi'i yang kata hukum tu makruh. Ini tak sahih. Dapat ni lemah. Bahkan sabit Ali bin Abi Talib lepas dia dia ada perselisihan dengan Fatimah, isteri Nabi SAW, dia duduk masjid dan dia baring macam ni. Dia baring dan dia dekat atas, dekat masjid. Allahu Akbar. Sampai debu pun, sampai tertidur,
Bila tertidur, debu dia pun kena kat badan-badan, pasir tu. Tapi Nabi panggil dia, oi Abu Turab. Nabi kata, wahai Abu Turab, wahai Abu Turab. Maksudnya wahai bapa kepada tanah, wahai Abu Turab. Nabi panggil dia. Sebab badan dia dah kena dengan tanah. So masa tu dia nak tenangkan jiwa dia, dia nak, tak nak bergaduh, tak nak panas dalam rumah tu, dia pun keluar kata duduk dalam masjid. Itu salah sahabat. Itu juga kita kalau kadang dah tegang sangat dengan isteri kita, pergi masjid. Pergi masjid, tenangkan diri kita dekat masjid. Tak salah tidur ke apa ke, dan seumpama dengannya. Jadi kedua, diperbolehkan tidur dalam masjid. Menurut pendapat kami, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ibn Munzir dalam kitab Al-Ishraq, Ibn Musayyab, Al-Hasan, Atha dan Rabah, Hasan Al-Basri dan Asy-Syafi'i mengatakan boleh tidur dalam masjid. Dan Ibn Abbas berkata, janganlah kalian menjadikan masjid sebagai tempat tidur. Dan riwayat mengatakan apabila engkau tidur dalamnya dengan maksud untuk salat, maka tidak mengapa. Auza'i berkata tidur dalam masjid hukumnya makruh. Yang Malik mengatakan tidak mengapa bagi orang yang musafir untuk tidur dalam masjid. Sedangkan bagi orang bermukim atau tinggal di daerah dekat masjid, saya tidak menyetujuinya. Maksudnya kata kalau ada rumah dekat, tak payah tidur masjid. Kata Imam Malik rahimahullah. Imam Ahmad berujar kata, apabila ia seorang musafir atau semisalnya, maka tidak mengapa. Tapi jika masjid itu dijadikan sebagai tempat tidur siang dan bermalam atau bermalam, maka tidak boleh. Pendapat ini diucapkan oleh Ishaq, demikianlah sebahagian yang diceritakan oleh Ibnul Munzir. Ia mengemukakan hujah diperbolehkan tidur dalam masjid dengan menyebutkan pendapat-pendapat lain daripada Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Ahlu Suffah. Nampak Ahlu Suffah kan tidur dalam masjid. Sumamah bin Uthal, Safwan bin Umayyah. Hadis mereka adalah hadis sahih dan sangat masyhur. Macam mana tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh tidur dalam masjid. Tak ada masalah. Sabit daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala. Hadis tadi tu hadis Ali bin Abi Talib tadi. Betul dapat hadis Ali bin Abi Talib. Hadis Al-Sufah di dalam masjid. Mungkin orang kata ialah Al-Sufah sebab tak ada rumah. Dia tak sabit juga. Seperti mana hadis yang bab berkenaan hadis bab salat. Kan? Bila Umar kata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak-anak semua dah tidur. Sahabat kata, ya Rasulullah, anak-anak dah tidur, perempuan dah tidur. Jadi antaranya mereka tidur dalam masjid, nak tunggu salat. Mereka tidur dalam masjid sebab nak tunggu salat. Kalau mereka tertidur. Bahkan hadis Sahih Bukhari sabit bahawa mereka tertidur sampai berdengkur pun. Jadi boleh tak tidur masjid? Boleh. Cuma ke atas ulil amri pemerintah, dikawallah suasana tu. Jangan pula jadi dah boleh tidur masjid, semua orang boleh sesuka hati tidur masjid, jadi buat macam rumah pula. Dan kemudian zaman sekarang ni kan ramai orang yang pelik, yang penipu dan juga orang-orang yang jahat kan, duduk masjid kononnya nak ni. Tapi kalau kita ada peruntukan, ada masjid tu tidak mengganggu orang untuk berjemaah, ada kawasan yang khas untuk mereka tidur, kemudian tidak pula ada keselamatan terjamin, tidak berlakunya kecurian, tidak berlakunya kehilangan barang, apa macam-macam lah kan, keselamatan dan apa semuanya, silakan. Dan ini antara mungkin asbab dakwah. Kat sini lah kita tengok macam contohnya Masjid Seri Petaling kan, Masjid Tabligh tu. Ada orang tidur dekat satu ruang khas untuk tidur. Jadi kadang-kadang orang tu datang jauh musafir. Kan? Datang musafir, dia datang jauh, dia tak nak tidur dekat hotel, nak tidur kat masjid. Kan? Masya-Allah, silakan, tafadhal. Macam Masjid Al-Ghufran dekat ni dia ada buat juga, tapi dia buat macam hotel pula, kena bayar. Itu yang susah pula tu kan. Jadi buat satu ruang, kalau masjid tu besar lah, duit banyak apa semua. Jadi kalau surau tu kecil, tidur masjid lagi menyebabkan kotor lagi, sempit lagi, maka dia berdasarkan masalah. Dia bukannya benda yang pasti, maksudnya mesti kena bagi orang tidur masjid, tidak. Ataupun mesti halang orang tidur masjid, tidak juga. Ini berdasarkan masalihul mursalah, maka ke atas pemerintah waliul amri nak halang siapa yang dia nak halang, nak benarkan sebenar berdasarkan maslahah yang tertentu. Barakallahu fiik. Orang kafir boleh masuk dalam masjid dengan izin kaum muslimin, sedangkan tanpa izinnya maka tidak diperkenankan. Dan betul lah, bila orang kafir nak masuk masjid, dia kena hormatlah masjid kita. Datanglah dengan jangan pakai seksi, skirt pendek dengan baju nampak cleavage dia pula masuk masjid. Tak kena lah. Sebab itulah kadang-kadang orang ni dalam bab nak dakwah betul. Dia nak galakkan orang datang masjid apa semua. Jadi tapi kita kena juga menanamkan kepada masyarakat akan budaya dia kena hormat masjid ni. Jadi orang bukan Islam bila datang masuk masjid,
datanglah dengan pakaian sopan. Sebab tu saya suka apa yang kerajaan kita buat. Bila ada pelancong-pelancong nak datang ke masjid negara ke, masjid besi ke, masjid apa ke, dari satu ruang tu, yang dia bagi pinjam jubah tu kan, dan dia tutup kepala. Bagus. Supaya dia ada sense of respect kepada masjid orang Islam. Nanti kalau kita buat macam tu, nanti dia kata, oh belancong datanglah dengan skirt pendek, seluar pendeknya, dengan apa baju tak sesuai, masuklah masjid, sedangkan dalam masjid tu orang sedang solat, orang sedang berzikir, orang sedang macam. Bayangkan, tengah zikir-zikir, tengok ada orang perempuan pelancong orang putih pakai skirt pendek sebelah. Allahu Akbar. Takkah itu menyakitkan mata kita dan mengganggu khusyukan, memberi signal isyarat yang tak baik kepada orang-orang yang hadir. Nah, sebab tu ada berlaku polemik dalam 4-5 tahun lepas dah. Bila ada orang tu, bila kita sebutlah bahawa tutup aurat tu wajib, jadi bila masuk masjid, tutup aurat lah, saya kata. Dia kata, dia kata, tak ada syarat dalam Quran dengan sunnah kata masuk masjid kena tutup aurat. Lah, kita kata, apa pula tak ada syarat pula? Kita keluar rumah je dah kena tutup aurat. Keluar rumah dah kena tutup aurat. Tapi tu orang Islam kata, buat itu bukan syarat untuk masuk masjid kan? Kata, keluar rumah je kena tutup aurat. Apatah lagi nak masuk masjid? Baca hadis Nabi SAW, kisah sahabat hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kharajat as-sahabiyat mutalaffifat bimurutihinna, iaitu keluarlah wanita-wanita dengan sahabat itu dengan kain bimurutihinna, dengan tutup muka wajah mereka itu. Okay. Nah, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tak ada siapa pun kenal mereka sebab gelap masa tu, tapi dalam keadaan mereka tutup semua. Kata Syekh Allah Sa'ad dalam syarah dia kepada Sahih Muslim, dia kata orang tak kenal bukan sekadar gelap, orang tak kenal sebab dia dah tutup. Jadi kena hormatlah masuk masjid ni. Barakallahu fiik. Ketika Ibnu Munzir berkata, setiap orang yang mengetahui ilmu tentang itu telah diperbolehkan wuduk dalam masjid, kecuali berwuduk di tempat kencing dan tempat yang mengganggu orang, maka hal itu makruh. Maksudnya boleh tak wuduk dalam masjid? Boleh. Cuma sekali lagi kita kena hormatlah zaman sekarang. Masjid kita ni masjid yang dah ada kapet apa semua. Janganlah wuduk dalam masjid, basahlah kapet tu. Tapi secara umumnya hukum untuk wuduk dalam masjid boleh tak? Boleh. Contohnya macam kita sekarang, macam orang yang pergi haji kan, untuk ramai-ramai tu nak pergi tempat wuduk tu punya dah jauh, jadi dia bawa spray, betul tak? Dia bawa spray. Kemudian dia tuang. Orang Melayu Malaysia ni antara yang paling beradab sekali, antara yang terbaik dalam masjid ni. Dia keluarkan towel, letak bawah tu, kemudian dia spray. Dia spray muka dia spray tangan, berwuduk. Ini kita kata boleh tak berwuduk dalam masjid? Boleh. Jawapannya. Tetapi jangan pula mengganggu orang. Makruh sampai orang basah-basah. Bila basah terlantai tu orang jalan tergelincir, macam berlaku dekat Masjidil Haram kan. Ada setengah orang tu dia ambil je wuduk dekat tepi-tepi, dekat tempat orang minum air zam-zam tu. Kemudian sampai tumpah-tumpah basah-basah. Akhirnya orang jalan, tergelincir, jatuh dia. Ini maksud dia, ni maksud imam. Benda ni dah cerita dalam kitab lah, subhanallah. Subhanallah, cantik Islam ni dah cerita dah buat ni. Kalau lah orang pergi haji baca kitab hadis ni dulu, kan bagus. Imam Al-Hasan bin Battal, Ibn Battal Al-Maliki menurunkan pendapat daripada Ibn Umar, Ibn Abbas, Atha, Tawus bin Kaysan Al-Hanafi. Al-Hanafi ni siapa? Muhammad Al-Hanifiyah kot. Muhammad Al-Hanifiyah saja. Ibn Qasim Al-Maliki dan majoriti ulama, juga daripada Ibn Sirin, Malik dan Suhnun, Malik bin Anas, mereka semua makruhkan berwuduk dalam masjid untuk menjaga kebersihan masjid. Keempat, jemaah dari sahabat-sahabat kami berkata, maksudnya sekumpulan daripada sahabat-sahabat kami, iaitu ulama Asy-Syafi'iyah, dia kata, dimakruhkan memasukkan haiwan peliharaan orang gila, anak-anak kecil yang belum mumayyiz, nampak tak? Dalam masjid tanpa ada keperluan yang dituju. Maksudnya dia bagus nak galakkan anak-anak tu masuk masjid. Tapi kalau dia bawa anak dia, kadang-kadang dia tak jaga, dia tak pegang ke, dia tak ikat ke, dia tak apa. Jadi anak tu berjalan, kadang-kadang tumpahkan barang, pegang Quran, baling Quran, pijak sepek orang apa semua. Jadi ini antara benda yang tak bagus jugalah sebenarnya. Jadi kita kena balance antara nak memakmurkan masjid, nak menggalakkan anak-anak datang masjid, pada sama kena balance antara penghormatan kepada masjid.
Macam mana Ustaz nak balancekan? Kalau kamu bawa anak-anak kamu yang kecil yang belum memayis dan kamu boleh pastikan anak kamu ni behave dalam masjid, maka kita silakan bawa. Kan dia ada setengah jenis anak, jenis yang tenang, dia boleh duduk di sebelah ayah dia, duduk dia sembahyang. Silakan. Tapi jenis anak yang tak boleh kontrol, terjerit-jerit dalam masjid, apa semua pusing. Lepas tu kadang-kadang orang kan dia sembahyang dia buka letak spek, dia pijak spek orang tu pula. Allahu Akbar. Dia ambil pula kunci orang ni, dihilangkan, kelang kabut jemaah tu nak cari. Nah, kalau macam ni tak perlulah. Kerana itu akan memungkinkan akan membuatnya najis. Hanya saja hal tersebut tidak diharamkan. Taklah haram. Cuma kita tak elakkan benda-benda macam ni. Sebab Nabi SAW pernah melakukan tawaf di atas kenderaan. Pernah tak berlaku? Yes. Nabi tawaf atas unta dalam Masjidil Haram. Juga Anas bin Malik, dia kata aku pernah masuk dalam masjid sedangkan aku masa tu dah hampir-hampir nak balik. Aku naik unta aku atau keldai aku masa tu, dan aku lalu di celah-celah saf dan tak ada siapa pun yang marah aku ketika tu. Tapi kata Imam Nawawi, itu tidak menafikan kemakruhannya kerana Nabi SAW melakukan untuk memberitahu jawaz, ala jawaz, mengatakan boleh buat benda tersebut. Atau mungkin untuk memperlihatkan. Jadi kenapa Nabi naik unta? Sebab ada maslahah dikatakan. Masa tu masa haji. Bila Nabi masa haji, Nabi naik unta supaya orang nampak, oh lepas ni nak pergi sini. Rasulullah pergi situ nampak nak bergerak. So zaman tu bukan macam zaman sekarang. Kan? Ada helanya, ada apa semua. Jadi bila nampak semua orang masa tu nak pergi haji, Nabi kata apa? Khudhu anni manasikakum. Ambil cara haji macam mana aku buat. Jadi para sahabat itulah satu-satunya haji yang Nabi buat. Jadi orang semua follow je Nabi. Macam nak follow Nabi? Jadi lepas tu Nabi naik unta, orang semua boleh nampak pergerakan Nabi SAW. Jadi ulama Syafi'iyah dia kata hukumnya tetap makruh. Lepas tu Nabi masuk dengan unta, sebab Nabi ada keperluan untuk naik unta. Macam tu juga. Asal bawa budak kecil makruh. Tapi kalau ada keperluan, mak dia tak ada orang nak jaga atau seumpama dengannya, maka boleh. Tapi ini sebahagian jamaah di kalangan sahabat-sahabat kami ulama Syafi'iyah. Nah, selesai. Yang kelima, diharamkan memasukkan najis ke dalam masjid. Adapun orang yang tubuhnya terkena najis, apabila khawatir akan mengotori masjid, maka tidak boleh memasukinya. Kadang-kadang dia korban kan. Yelah betul lah awak dah belajar fiqh sunnah. Awak ambil pendapat yang kata tahi binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Tapi awak duduk dekat orang Syafi'iyah. Maka janganlah lepas korban, seluar tu ada taik-taik lembu apa semua tu, darah-darah lembu tu kamu salat. Takkah itu menyebabkan orang nanti kata, apa benda ni, dia ni solat dalam keadaan bernajis. Itu keadaan fitnah lah, tuan-tuan Allah. Jangan buat macam tu. Wahai orang sunnah sekalian, kita tahu awak dah belajar, tapi jangan buat macam tu. Ingat ni kata Imam, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Minal mustahab, di antara perkara yang digalakkan, disunatkan ialah meninggalkan perkara yang disunahkan kerana nak menjaga hati manusia. Antara perkara yang sunnah ialah meninggalkan perkara yang sunnah kerana nak jaga kesatuan hati manusia. Kalau kamu tak buat macam tu pun bukannya haram pun, bukannya afdal sembahyang dengan seluar ada taik tadi, ada taik lembu tadi. Kadang-kadang dia saja je. Janganlah nak tunjuk yang dia aku dah belajar. Aku nak tunjuk bahawa boleh. Ada mazhab kata boleh. Itu salah kaedah tu. Maka tidak boleh masukinya. Sedangkan bila merasa aman, maka tidak mengapa. Kemudian berkenaan dengan orang yang berdarah, badannya mengeluarkan darah, apabila tidak di dalam masjid, tidak di dalam masjid berjana atau tempat lainnya, maka diharamkan masuk masjid. Dan jika menitiskan darah ke dalam bejana, maka hukumnya makruh, dalam bekas lah maksudnya. Ini atas perempuan haid tak masuk masjid. Satu pendapat kata perempuan haid boleh duduk masjid tu pendapat yang lemah, dan pendapat yang sahih ialah perempuan haid tak boleh masuk dalam masjid. Dan dalilnya sangatlah banyak. Nanti kita akan ada bab dalam Sahih Muslim ni, ada satu kitabul masajid. Ada kitabul masajid. Dalam tu banyak bab masjid. InsyaAllah kita akan jumpa nanti insyaAllah lepas kitabul salah bi'idhnillahi ta'ala. Selanjutnya mengenai buang air kecil dalam masjid dengan menggunakan bejana, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Macam mana kalau kita buang air kecil dalam masjid? Kan, masjid tu dah besar sangat, ataupun nanti kita tak nak keluar, kita ambil bekas, kita kencing dalam botol. Macam botol tu tutup, kita pun tidur balik. Maka hal ini dapat dua pendapat, iaitu pendapat yang paling benar adalah haram, sedangkan pendapat lainnya mengatakan makruh. Jadi Imam Nawawi cenderung kepada pendapat yang haram buat perbuatan sedemikian.
Keenam, diperbolehkan menelentangkan badannya dalam masjid. Melentangkan badan maksudnya baring macam ni lah. Cuma kita tak digalakkan kita baring, kita angkat satu kaki. Macam ni kita baring, kan? Kita angkat satu kaki, macam nak nampak lah. Kita baring kan. Lepas tu kaki kanan kita atau kaki kiri kita letak ke atas lutut. Dan misalnya kadang-kadang baring terlentang. Sebab apa? Sebab nanti nampak aurat lah. Sebab nanti nampak aurat, nampak kain, nampak dalam kain tu. Itu je. Okey. Menggerak-gerakkan jari, menyilang-nyilangkan jari sebagaimana hadis sahih boleh. Okey. Ketujuh, disunahkan secara muakkad untuk menyapu masjid dan membersihkannya. Memang sunnah muakkad digalakkan untuk kita jadi petugas pembersih masjid. Masya Allah. Ada sebagian salaf memang kerja dia bersihkan masjid. Walaupun dia keadaan mereka tu ulama besar, ulama hadis besar, mereka sengaja jadi tukang bersih masjid. Demikianlah kemudian berkaitan dengan perkataan sahabat mahmah, ini menunjukkan kalimah zajar, larangan atau bentakan. Ada juga dikatakan bahbah. Ulama mengatakan bahawa kalimah ini adalah isim mabni berharaf sukun, yang maknanya adalah jangan atau diam. Bahasa Arab lah, mabni. Penulis kitab Al-Matali' berkata mahmah adalah kalimah zajar. Ada mengatakan bahawa asalnya ma hadha, apakah ini, kemudian dihapus untuk lebih memudahkan dalam pengucapan dan lebih ringkas. Ia melanjutkan lafaz tersebut boleh diucapkan dengan dua kali, iaitu mah atau sekali saja mah. Lafaz yang semisal dengan bakhin, itu bahagialah. Yaqub mengatakan kalimah ini menunjukkan tentang besarnya satu permasalahan terjadi, sebagaimana juga lafaz bakhin maksudnya bakhin, pula maksudnya kalimah yang happy pula. Bakhin, bahagialah. Inilah beberapa faedah dapat penulis dalam kitab Al-Matali' dan juga kitab lain-lain. Wallahu a'lam. Perkataan faja'a bidalwin fashannahu alaih, beliau meminta untuk diambilkan seember air lalu menyiramkannya pada bekas kencing tersebut. Makna shannahu adalah menyiramkannya, sebagaimana ulama membedakan cara membacanya. Ada yang baca tasydid, shannahu maka maksudnya siram. Okey. Tanpa tasydid, iaitu fashannahu. Okey, ada pula kata fashannahu, ada tasydid atas nun, maka dia maksudnya mengguyur, banyak tuang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka habislah hadis ini, insya-Allah di darsil qadim, pada pengajian yang akan datang kita tengok pula hukum air kencing bayi-bayi lelaki tadi. Yang kita dah belajar dalam kitab fiqh sejak kita kecil lagi dah. Cuma kita tengok dalil perbincangannya. Moga kita semakin jelas dan makin bertambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Barakallahu fiik. Ada soalan ke ikhwatul kiram? Ada soalan ke? Puan Adib, ada soalan ke Adibah? Tak ada. Okey, tak ada. Kata berhenti sekejap dalam 3 minit. 12.35 kita sambung kitab Fathul Majid. Okey. Bentar. Barakallahu fiik. 12 bagi 3 minit lah untuk nak pergi toilet ke, nak basuh muka ke apa ke. InsyaAllah.